ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد Kalimah tuan-tuan sejemaah muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada malam ini diberikan kesihatan, masih dikekalkan lagi nikmat iman dan Islam. Mudah-mudahan kita, ahli keluarga, ibu bapa, sahabat, jiran dan guru-guru kita dipermudahkan masuk ke dalam syurga, dan mudah-mudahan kita dilepaskan kepada azab kubur dan azab api neraka. Amin ya rabbal alamin. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita menyambung lagi pembacaan tafsir surah Al-Qalam, iaitu surah yang ke-68 daripada turunan Al-Quran. Dan malam ini kita bacakan berkenaan beberapa pengajaran daripada ayat yang ke-17 sehinggalah ayat yang ke-33. Seperti biasa, mari kita sama-sama membacakan potongan surah. Mudah-mudahan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna balawnahum kama balawna ashabal jannati idh aqsamu la yasrimunnaha musbihin wa la yastathnun fatafa 'alayha ta'ifun min rabbika wa hum laimun fa asbahat kassarim fatanadaw musbihin an ighdu 'ala harthikum in kuntum sarimin فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. Sesungguhnya kami telah uji mereka dengan bala bencana, sebagaimana kami uji pemilik kebun masih silam ketika mereka bersumpah bahawa mereka akan memetik buah-buah kebun itu pada keesokan paginya. Tapi mereka tidak mengucapkan insya-Allah. Lalu kebun itu dilanda bencana dari Tuhanmu pada waktu malam ketika mereka semua tidur. Maka kebun itu menjadi seperti arang hitam, seperti malam yang gelap gelita. Pada awal pagi esoknya mereka saling memanggil antara satu sama lain. Pergilah segera di waktu pagi ini ke kebun kamu, jika kamu memang mahu memetik buahnya. Lalu mereka pun pergi sambil berbisik
pada hari ini janganlah ada seorang miskin pun masuk ke kebun kamu. Lalu mereka berangkat di pagi hari dengan niat menghalangi, ini orang miskin, padahal mereka mampu menolong mereka. Dan sekali mereka melihat kebun itu, mereka berkata, kita memang sesat jalan. Bahkan kita telah dihalangi, ini dari mendapat hasilnya. Orang yang paling baik sikapnya di kalangan mereka berkata, bukankah aku telah katakan kepada kamu, sebaik-baiknya kamu bertasbih, ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka berkata dengan sesalnya, Maha suci Tuhan kami, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang zalim. Kemudian mereka saling bertentangan dan mencela satu sama lain. Dengan insaf mereka berkata, aduhai, celakanya kita. Sesungguhnya kita ini adalah orang-orang yang melampaui batas. Semoga Tuhan kita menggantikan kebun yang lebih baik bagi kita daripada kebun yang telah binasa itu. Sesungguhnya kita semua berharap kepada Tuhan kita sahaja. Demikianlah azab siksa di dunia, manakala azab di akhirat jauh lebih besar kalaulah mereka mengerti. Muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian, ini mengikut potongan daripada penterjemah kitab ini meletakkan satu tajuk, iaitu kisah pemilik kebun. Namun kisah pemilik kebun ini sebagai satu cerita yang benar berlaku untuk diambil iktibar bagaimana ada kaitannya dengan ayat sebelum ini, iaitu tentang Walid bin Mughirah. Walid bin Mughirah. Walid bin Mughirah ni orang yang pandai, orang kaya, berpengaruh, yang awalnya beriman, percaya kepada apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, tetapi akhirnya menolak dengan hasutan, dengan desakan daripada Abu Jahal. Kan? Powernya Abu Jahal ni akhirnya Walid bin Mughirah akhirnya menolak, mengatakan bahawa Muhammad itu adalah bukan Nabi, dan Muhammad itu adalah orang yang biasa-biasa saja, dan mereka menyebutkan Al-Quran itu sebagai dongengan semata-mata. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat yang ke-17 dengan asbab nuzulnya. Disebutkan dalam buku ini. Ibnu Abi Hatim mengemukakan riwayat daripada Ibnu Jurayj bahawa dalam perang Badar, Abu Jahal memberi arahan, tangkap mereka dan ikat mereka dengan tali, tetapi jangan seorang pun dari mereka dibunuh. Kemudian turunlah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bermaksud, sesungguhnya kami telah uji mereka dengan bala bencana sebagaimana kami uji pemilik kebun masa silam. Ini dalam upayaan dan kekuasaan penduduk Mekah terhadap golongan beriman adalah sama dengan kudrat kepunyaan pemilik kebun terhadap hasil kebun mereka. Namun ada pengajaran daripada tajuk, iaitu kisah pemilik kebun, yang nak disamakan dengan kekuasaan golongan yang menentang agama Allah Subhanahu wa Ta'ala di Mekah, iaitu ini dalam kekuasaan terhadap orang yang beriman. Jadi dalam Al-Quran ini Allah Subhanahu wa Ta'ala datangkan contoh, misal, supaya terbayanglah kepada kita begitulah yang akan terjadi kepada mereka yang akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita pegang tadi berkenaan dengan Walid bin Mughirah, Abu Jahal, orang yang berkuasa, orang yang berkuasa. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala sebut dalam ayat yang ke-17, sesungguhnya kami turunkan bencana. Inna balawnahu. Inna, sesungguhnya kami balawnahu. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan dekat sini dalam bentuk fi'il madhi. Kalau yang bahasa Arab yang belajar bahasa Arab, iaitu past tense. Balawna, kami pasti turunkan. Tapi pada ketika ayat ini diturunkan,
benda azab ataupun bala daripada Allah Subhanahu Wa Taala terhadap golongan yang menolak dan memerangi orang-orang beriman pada ketika itu boleh jadi. Sebab tu rahsia bahasa Arab ni, walaupun Allah Subhanahu Wa Taala gunakan dengan perkataan past tense, fi'il madhi, tapi benda tu belum jadi. Maknanya benda itu pasti terjadi. Pasti terjadi. Macam ayat selain daripada ayat ini yang kita boleh buat contoh, idza samaa'u syaqqat, ketika mana langit itu terbelah. Saya nak datangkan cerita dekat sini berkenaan dengan uslub fi'il madhi, uslub past tense, tapi belum terjadi. Ketika mana langit itu terbelah, sekarang dah terbelah belum? Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala nak ingatkan kepada kita tentang apabila aku datangkan uslub ini dan benda itu belum lagi terjadi, maknanya benda itu pasti akan terjadi. Maka turunlah ayat ketika mana kekuasaan daripada Walid bin Mughirah yang berkuasa tadi, yang berpengaruh, pandai pula tu, dia pandai, dan disokong pula dengan yang namanya Abu Jahal. Maka apa dia buat dalam peperangan Badar? Tangkap mereka, iaitu tangkaplah orang-orang beriman dan ikat mereka dengan tali. Tetapi jangan seorang pun daripada mereka dibunuh. Apa tujuannya? Tidak lain dan tidak bukan untuk menjadi tawanan. Dan tawanan untuk orang-orang kafir menawan orang-orang Islam, maka confirm tidak ada kemudahan, tidak ada senang. Mereka itu akan hidup dalam tawanan dan mereka itu akan rasa tersiksa. Berbeza dengan orang Islam apabila menawan orang-orang yang kafir. Macam kita pernah bincangkan dulu berkenaan dengan perjanjian Hudaibiyah, bagaimana Rasulullah SAW berbincang dengan wakil daripada golongan musyrikin Mekah yang namanya Uyainah. Di antara perjanjian itu, orang musyrikin yang berada pada tawanan orang Islam ulang balik. Maknanya tawanan daripada musyrikin Mekah yang ditawan dibawa ke Madinah ulang balik. Dan tawanan yang kami tawan daripada golongan orang Islam tidak boleh dipulang balik. Orang sebelah sahabat pada ketika itu sangat-sangat marah dengan perjanjian yang kalaulah jadi pada zaman ini memang boleh jadi gaduh. Tetapi wawasan Rasulullah yang tentunya datang daripada wahyu Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah kata okey, tak apa, kami terima syarat itu. Kami terima syarat itu. Jadi akhirnya apa jadi dalam perjanjian itu? Mereka yang berada di dalam tawanan orang-orang Islam akhirnya melihat keindahan Islam, ramai masuk Islam. Manakala mereka yang ditawan, golongan daripada orang Islam yang ditawan di Mekah menjadi tawanan orang kufar, mereka itu akhirnya menjadi ejen untuk berdakwah kepada mereka yang dekat-dekat ataupun mereka yang menjadi tawanan kepada orang-orang yang Yahudi, yang kufar tadi. Islam tersebar dengan mudah. Jadi patah balik di sini, iaitu berkenaan dengan tawanan. Jadi Walid bin Mughirah, Abu Jahal apabila menawan orang-orang Islam dengan tujuan untuk memaksa supaya kembali kepada agama mereka yang lama. Sebab mereka ni dah tak boleh nak buat apa-apa. Islam sudah pun dibawa ke Madinah, dan saki-baki daripada mereka berada di Mekah masih ada lagi. Yang berada, yang pergi ke Madinah hijrah, sebab peperangan Badar kan selepas hijrah, kan, tahun pertama hijrah. Mereka yang berpindah ke Madinah semua sekali dah solid untuk memeluk agama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia cakap, jangan bunuh. Kalau bunuh rugi. Tengok. Ini wawasan daripada Abu Jahal pula dengan Walid bin Mughirah. Ikat saja. Tangkap, ikat, jangan bunuh. Kalau bunuh kita rugi. Wawasan dia.
Jadi apa yang ruginya? Kita tak boleh nak paksa dia. Golongan orang yang menentang, golongan yang keluar daripada agama kita ni, kata Abu Jahal dan Walid bin Mughirah ni, makin kurang lah. Kalau kita dapat tangkap 50, kita dapat kembalikan mungkin 2 ataupun 3 orang, okey lah tu. Okey lah tu, adalah hasil juga. Itu tujuan utama dia. Itu tujuan utama dia. Sebab tu dia cakap dekat sini, mereka itu jangan dibunuh, cuma diikat. Kemudian turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, inna balawnahum kama balawna. Sesungguhnya kami akan uji mereka, kami akan timpa dengan bala bencana kepada orang muslim sebagaimana kami uji pemilik kebun, sebagaimana kami pernah dulu mengajar pemilik kebun pada masa silam, iaitu ketika mereka bersumpah bahawa mereka akan memetik buah-buah kebun itu pada esok paginya. Jadi apa persamaan buah-buahan dengan umat Islam yang ditawan? Kan? Jadi mereka ini melihat tawanan daripada orang Islam yang ditawan tadi, yang diikat dengan tali dengan harapan adalah hasil. Ada hasil. Tak cepat lambat, maknanya lambat laun mereka itu akan kembali juga dengan Islam. Dengan cara apa? Dengan cara yang lembut. Tak boleh kita buat cara keras. Yang pasti kita nak pastikan bahawa orang Islam itu kembali semula kepada agama lama dia, iaitu agama yang menyembah berhala. Jadi persamaan dia dengan hasil petikan tadi, petikan buah tadi disamakan dengan orang Islam yang ditangkap. Sebab tu tadi dia sebut jangan dibunuh, ikat saja menjadi tawanan kita. Mungkin kita buat cara lembut lah, macam orang Islam tu buat tadi kan. Sebab dia dah belajar bagaimana orang Islam bila masuk dalam agama Allah SWT takkan keluar. Berkenaan dengan apa yang terjadi pada zaman Abu Bakar. Abu Bakar bila wafatnya Rasulullah SAW, maka apa yang terjadi pada Khalifah Abu Bakar, di antara tugas pertama dia itu adalah memerangi murtad. Memerangi murtad. Itu lain cerita lah. Tapi bila zaman Rasulullah SAW ni, iman mereka itu begitu solid. Tengok saja apa yang dilakukan kepada Bilal, kepada Abu Bakar Ammar bin Yasir, dan orang Islam pada kita Ustaz Abid, orang yang lemah, tapi iman mereka itu mantap. Jadi tujuan mereka nak kembalikan semula orang Islam ni kepada agama mereka yang lama. Dan pemilik kebun, maknanya kita disuruh bayangkan disuruh apa contoh-contoh ini, bayangkan tentang benda yang telah berlaku yang Allah SWT ceritakan kat sini. Kami uji mereka dengan balaunan sebagaimana kami uji orang pemilik kebun dulu, yang mana mereka itu bersumpah. Samalah perkataan Abu Jahal, Walid bin Mughirah dan terus tadi. Jangan ikat, jangan bunuh, ikat saja. Kerana aku sudah bersumpah, aku akan kembalikan semua dia kepada agama mereka yang lama. Wala yastasnun, dan pemilik kebun itu tidak apa cakap, tidak mengucapkan insya-Allah. Tidak mengucapkan insya-Allah. Yastasnun dia lebih bermaksud tidak memuji Allah. Macam kita kalau nak mulakan apa-apa perkataan ataupun ucapan, kita ada sana, fa, nun, alif, hamzah. Apa benda sana? Puji. Kan puji. Dalam kita khutbah pun puji kepada Allah ni rukun. Kan? Alhamdulillah, itu puji. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahil qail. Sebab gaya Quran itu puji, cukuplah. Kalau nak itu paling ringkas sekali. Kemudian syarat apa rukun yang kedua, iaitu selawat kepada Rasulullah SAW. Itu rukun khutbah. Rukun khutbah tak cukup, maka sembahyang sekali tak boleh nak buat. Jadi mereka ini pemilik kebun. Allah SWT suruh kita bayangkan panjang cerita ni tentang semua, bayangkan bahawa itulah yang akan terjadi kepada Walid bin Mughirah dan juga Abu Jahal dan mereka yang cuba untuk menentang agama Allah Subhanahu wa taala. Wala yastasnun, mereka itu tidak ingat Allah, tidak memuji Allah,
tidak ingat tentang penyesaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pemilik kebun ni kita semua dibayangkan tu apa cerita dia ni? Barulah datang cerita perumpamaan. Kita disuruh tengok secara teliti apakah yang nak disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun dalam bentuk cerita. Ceritanya mudah saja. Iaitu pemilik kebun fatafa alaiha taifun. Lalu kebun itu dilanda bencana dari Tuhanmu pada waktu malam ketika semua tidur. Ayat yang ke-19. Allah SWT datangkan peristiwa yang akan terjadi. Macam mana saya nak cakap benda tu Allah Ta'ala datangkan dia punya natijah dulu. Baru Allah Ta'ala datangkan kenapakah natijah itu terjadi. Sebab ayat ke-19 ni disebutkan kebun mereka itu didatangi bencana pada waktu malam. Apa yang terjadi sebenarnya? Allah baru cerita ayat 20 sampailah ayat yang ke-33. Jadi Allah SWT nak suruh ingatkan, Allah datangkan perkataan bencana. Allah telah bencanakan mereka dengan ancaman. Banyak ayat-ayat yang lain Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan bencana, peristiwa-peristiwa hasil daripada apa yang mereka buat. Tapi secara detail ni, kenapa Allah SWT balas begitu? Tak banyak ayat yang begitu. Tak banyak ayat yang menceritakan secara teratur apakah terjadi kepada mereka yang melawan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam ayat ini Allah SWT datangkan satu peristiwa berkenaan dengan kisah tentang pemilik kebun. Jadi sebelum ini Allah Subhanahu Wa Taala menyebut tentang Al-Walid bin Mughirah. Yang kita tengok kaitan ayat dengan ayat sebelumnya. Atau mungkin juga orang lain bahawa oleh kerana beliau memiliki harta, anak-anak, anak pinak, maka dikufur, derhaka dan membantah. Kenyataan ini dikemukakan dalam bentuk al-istifham ala sabil inkar. Itu ilmu balaghah lah. Itu ilmu balaghah. Dia ada Tarabi, dia ada Kari. Itu nantilah buka kelas. Saya rasa kalau kita belajar balaghah di seronok, kita boleh rasa terdorong. Kita tengok ayat patutlah Allah SWT datang gini takdir dan sebagainya. Atau pertanyaan dengan gaya membantah, ataupun pertanyaan dalam gaya membantah. Sesudah itu Allah Subhanahu Wa Taala menerangkan dalam ayat-ayat berikutnya bahawa apa yang digunakan olehnya itu adalah sebagai dugaan dan ujian. Ayat sebelum ni ceritakan tentang kekufuran yang dilakukan oleh Al-Walid bin Mughirah. Tujuannya ialah untuk mengetahui adakah orang itu akan menggunakan nikmat tersebut untuk taat dan bersyukur kepada Allah. Allah SWT beri seperti mana yang kita bincang dahulu. Allah itu Maha Pengasih, Allah itu Maha Penyayang. Allah SWT beri dekat dunia ni siapa yang dia nak beri, dia bagi. Kalau orang itu kufur pun kepada dia, tidak beriman kepada dia, dia pun bagi. Kalau dia berusaha, dapat dia. Kalau dia malas, walaupun orang beriman, dia malas, dia tak dapat dia. Daripada rezeki yang Allah SWT bentangkan di dunia. Jadi Allah SWT berikan kepada Al-Walid bin Mughirah. Jadi tujuannya apa? Supaya dia itu didatangkan kepada dia seorang rasul untuk berdakwah kepada dia, tidak sombong. Itu tujuannya. Tetapi akhirnya menolak Rasulullah SAW. Lalu Allah akan menambah nikmat itu. Allah punya cara, dia kaya, dia kufur, Allah tambah kaya. Allah tambah kaya. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Dalam hati-hati mereka itu ada penyakit. Dia penyakit tamak, penyakit dengki, penyakit hasad. Apa Allah buat? Fazadahumullahu marada. Allah tambah dengan penyakit. Dia kaya, tapi dengan kekayaan dia itu dia tidak berbakti ataupun tidak mengeluarkan zakat. Maka Allah SWT tambah lagi. Tak apa, kau nak kan apa? Bagi, ambil. Bahasa budak bahasa sekarang, ambil. Contohlah, bahasa sekarang ambil. Dan mereka sampai satu masa mereka tidak merasakan apa-apa pun daripada kekufuran mereka.
Kan? Itulah hujah yang dibuat oleh mereka yang kafir di zaman ini. Di zaman ini. Sebab tu mereka tidak melihat Islam ataupun tidak melihat apa yang sebenarnya mereka nak dekat dunia. Mereka hidup di dunia ni, apa sebenarnya tujuan? Dia tak tahu tujuan ni. Tujuan ni hidup, kaya, makan, tidur, belanja, balik, kerja, rehat, itu je. Itu namanya hidup-hidupan. Iaitu sekadar hidup, tidak ada tujuan. Kita orang yang beriman ada tujuan. Apa tujuan kita hidup? Sebab kita nak mati. Itulah tujuan kita. Kita hidup ni sebab nak mati. Dah mati nak buat apa? Nak mati tu nak bawa apa benda yang ada dalam kehidupan kita. Jadi Allah SWT menahan nikmat itu dan menimpakan bala bencana. Sikap Al-Walid dan penduduk Mekah persis pemilik kebun dengan hasil buah-buahannya. Mereka diberi tanggungjawab supaya bersyukur di atas nikmat dan menunaikan hak fakir miskin. Oleh kerana mereka ingkar terhadap nikmat dan menghalang fakir miskin itu turut sama merasainya, Allah SWT menghalang mereka daripada mengecapi buah-buahan itu semuanya. Yang bakar Walid bin Mughirah dan juga Abu Jahal dan sekutu-sekutunya menghadapi keadaan itu. Tapi mereka ini tidak dihilangkan oleh Allah SWT nikmat harta dia. Tapi Allah SWT hilangkan nikmat bersaudara, nikmat mengasihani sesama insan. Dan dengan sebab itu mereka sanggup untuk memerangi, walaupun orang yang diperangi itu daripada kalangan orang yang miskin, orang yang lemah. Orang Arab ni dia terkenal dengan sifat penyayang. Walau macam mana kasar pun dia sesama dia, kalau ada budak kecil lalu, dia tak nak tunjuk kekasaran itu kepada budak kecil. Dia tak nak tunjuk. Dia kalau boleh, kalau dia bergaduh tu, kalau budak kecil lalu tu, dia senyum-senyum, dia gaduh. Tapi marah. Itu cara dia. Apa lagi kalau budak kecil datang kepada dia, pujuk dia, terus settle. Bergaduh, disebutkan sallu ala Nabi, selawat kalau kepada Nabi, terus berdamai. Itu sifat orang. Tapi yang berlaku pada Al-Walid bin Mughirah ini, sifat itu sudah hilang kerana memandang geramnya mereka kepada orang yang beriman. Maka Allah SWT janji, aku akan musnahkan apa yang ada pada engkau daripada kekayaan, daripada kepandaian dan juga pengaruh. Diriwayatkan bahawa ada seorang petani dari kabilah Thaqif. Beliau beragama Islam dan memiliki sebidang tanah dengan pohon tamar dan tumbuh-tumbuhan lain berhampiran San'a. Beliau menghudurkan sebahagian besar hasil tanah itu kepada fakir miskin pada hari menuai. Apabila beliau meninggal dunia, tanah itu diwarisi oleh anak-anaknya. Mereka mengatakan, tanggungan kita banyak tapi harta kita sikit. Dia dah bagi-bagi. Dulu yang memiliki harta itu seorang, kan? Dulu yang ada katalah tanah yang dia ada itu 10 ekar, dia punya seorang, 10 ekar punya seorang. Tapi bila ayah dah meninggal, maka dia jadi sikit-sikit bagi-bagi kepada waris-waris dia tadi. Kalau semua anak lelaki, makin sikit lah. Kalau 10 orang anak, dapat satu bahagian, makin sikit. Sedangkan anak-anak bawah dia ni, ada lagi anak kepada yang mewaris itu ni, mana cucu yang mati dia lah. Tujuannya bukanlah ambil harta itu guna, ambil harta itu kembangkan lagi. Itu dalam Islam. Tapi mereka berpendapat kita ni tanggungan banyak, harta yang ayah tinggalkan ni mana cukup. Macam cerita 30 lah kan, tanggungan kita banyak tetapi harta kita sikit. Kita tidak boleh memberikannya kepada fakir miskin seperti mana yang dilakukan oleh bapa kita. Kemudian Allah SWT bakar ladang mereka. Inilah yang cerita yang nak diceritakan di dalam ayat daripada surah Al-Qalam ayat 17 hingga ayat yang ke-33. Menurut riwayat, siapa pemilik itu yang berada di Thaqif dan dia itu beragama Islam. Dan sebelum ini ayat dia dengan harta yang ada pada dia tausiahkan, dia bagi kepada orang fakir miskin. Dia beri itu makin bertambah, dia beri itu makin bertambah, dia beri itu makin bertambah. Matematik yang orang lain
Matematik yang jarang-jarang dipercayai oleh manusia. Makin bagi makin bertambah, makin bagi makin bertambah. Allah janji gitu. Siapa yang makin banyak memberi, aku akan ganti dia lebih. Aku akan ganti dia lebih. Tapi matematik ini tak ramai yang boleh buat, tak ramai yang boleh percaya 100%. Sebab tu nak keluarkan tu ada sedikit berat. Ada nak mewakafkan, nak derma, nak infak, berat. Sebab dia kurang percaya kepada apa yang disebutkan di dalam, apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Janji-janji berkenaan dengan sedekah dapat 700 kali ganda, dia tak nampak. Memanglah Allah SWT tak kasih nampak. Kalau Allah SWT kasih nampak, saya rasa contoh di mana? Saya rasa semua tu wakaf. Sebab akan balik lagi 700. Derma akan balik lagi 700. Infak akan balik lagi 700. Kalau nampak pagi-pagi masuk RM1, balik dah ada RM700. Saya rasa besok RM10. Betul lah, balik dah ada berapa? 70, 10, RM700. 7,000 lah kalau masuk 10. 700 kali ganda. Betul lah. Makin banyak. Dah makin tamak pula nak berderma. Bukan makin tamak nak berderma, tapi makin tamak nak dapat hasil daripada derma. Hari ketiga masuk 1,000. Betul lah dapat 700,000. Nampak? Makin banyak kalau nampak betul. Masalahnya tak nampak. Sebab tu berkat ganjaran Allah memang Allah SWT rahsiakan. Dan pastinya kita akan nampak di akhirat esok. Di akhirat esok. Jadi sedikit tafsir dan ulasan sesungguhnya berkenaan dengan ayat ke-17. Maknanya, sesungguhnya kami telah uji mereka dengan bala bencana sebagaimana kami uji pemilik kebun masa silam. Ketika mereka bersumpah bahawa mereka akan memetik buah-buahan di kebun pada keesokan paginya, tapi mereka tidak mengucapkan insya-Allah. Cerita daripada yang asal tadi, pemilik kebun yang beragama Islam. Besok ni kebun banyak ni, ayah kita pun dah mati, buah pun dah ranum, dah ada hasil. Jom kita pun besok. Tapi wala yastasnun, ayat ke-18. Wala yastasnun, mereka itu tidak ingat Allah. Tidak ingat. Dia cakap tu confirm. Dia cakap seorang confirm, memang confirm lah. Besok pergi besok pergi. Okey, besok pergi. Tak ada seorang pun yang mengucapkan wala yastasnun, tidak mengucapkan insya-Allah. Insya-Allah ni satu perkataan yang kita sebagai orang beriman, kenapa kena ucapkan insya-Allah dengan satu perancangan? Kita rancang, kena cakap insya-Allah. Apa makna insya-Allah? Jika diizinkan Allah, jika dikehendaki Allah. Sya'a tu kehendaki. Mayyasha, siapa yang dah. Sya'a tu dikehendaki. Kehendaki ni dalam sifat, salah satu daripada sifat Allah menyebut kepada, berbalik kepada kehendak Allah, iaitu iradah. Kan? Ramai orang merancang agaknya terlupa lah, mungkin terlupa untuk mengucapkan insya-Allah. Sedangkan perkara itu bagi orang beriman kena yakin. Kena yakin apa? Kena yakin yang esok dia belum tentu hidup lagi. Kena yakin yang esok harta dia belum tentu ada lagi. Dia kena yakin bahawa esok, saya sebutkan belum tentu, bukan tak ada, belum tentu. Kena yakin besok adakah dia boleh berjalan lagi. Sebab tu kita sesuatu perkara yang kita nak buat insya-Allah. Tapi nak kejar kepada perkara itu ada usaha lah. Cuma orang sekarang ni dia gunakan insya-Allah itu mungkin kepada satu perkara untuk mengelak. InsyaAllah besok kuliah, InsyaAllah memang tak akan pergi. Selalu gitu. Bukan tempat sini tuan-tuan tempat lain. Dia gunakan perkataan insyaAllah ni sebagai satu power lah, sebagai satu pendidik untuk aku dah ucap insyaAllah, pergi tak apa, dah ucap insyaAllah. Salah konsepnya. Untuk kita letakkan insyaAllah kepada, kalau jiwa kita ni berat untuk tidak pergi, sebab kita bila sebut insya-Allah, maknanya keyakinan kita Allah, mudah-mudahan Allah Taala izinkan. Aku kena usahakan daripada sudut manusia, af'alul ibad, kena ikhtiar supaya sampai.
Kalau dia sebut insya-Allah, dia sebut nada dia macam-macam. Boleh pergi esok? Insya-Allah, insya-Allah. Itu macam 80%. Ya. Boleh pergi esok? Panjang dia. Panjang insya-Allah. Itu macam susah nak pergi tu. Ya. Jadi insya-Allah tu dia salah letakkan pada tempat. Ya. Jadi kita balik kepada cerita tentang pemilik kubur tadi. Jadi oleh kerana dia itu terlampau yakin yang besok dia boleh bangun pagi, kemudian dia boleh memetik buah-buahan yang ditinggalkan oleh ayah-ayah dia tadi. Maknanya kami, yakni Allah, memuji orang-orang kafir Mekah dengan kelaparan dan kekontangan hasil doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga kami memuji pemilik kebun yang cerita mengenai mereka lumrah diketahui oleh ramai kaum Quraisy. Kaum Quraisy tahulah cerita ini. Sebab benda itu terjadi di kota Mekah. Mereka bersumpah ingin memungut hasil buah-buahan di kebun pada awal pagi supaya golongan fakir tidak mengetahui, lalu mereka boleh mengambil apa saja mereka inginkan. Kenapa dia nak bangun pagi-pagi? Sebab nak mengelak orang fakir. Sebab dia kata kalau kita bagi kepada orang fakir ni kuranglah hasil kita. Kita tak boleh bagi macam apa, kita tak boleh buat macam apa yang ayah kita buat. Dia cakap kan, ayah kita dulu macam yang saya sebut tadi kan, tanah dia tu semua punya. Sekali lagi dah bagi-bagi, takut tak cukup. Takut tak cukup anak-anak dia ni. Jadi ini kerana mereka amat tamak mengumpulkan hasil dan hasil tanaman. Tamak. Mereka tidak yakin dengan ganjaran, dengan berkat, dengan pahala memberi. Dengan pahala memberi. Tuan-tuan, kalau ada perasaan nak beri, lunaskan saja. Kan? Ada perasaan nak beri ni. Dan Allah SWT biasanya uji kita. Dalam pemikiran kita datang, macam mana nak bagi? Bila fikir susah, nantilah. Dia akan datang nanti dulu nak bagi. Kalau ada perasaan nak beri, usahakan. Carilah siapa-siapa yang kita jumpa. Sebab dalam satu hadis disebutkan, ada seorang itu dia nak berderma. Dia nak derma esok pagi. Aku nak derma dah besok, dia kata. Maka dia berderma. Jalan, dia jumpa sama perempuan. Maka dia bagi perempuan. Orang kampung dia, tempat dia tu kata, kau bagi perempuan tu? Iyalah, aku nak derma, dia cakap. Kenapa bagi pada perempuan tu berzina? Ya ke? Kira tak apalah, besok aku derma lagi dah. Besok dia derma lagi. Dia pun cari jumpa seorang lelaki. Dia derma cerita. Orang boleh cerita, kau derma pada lelaki tu Ya, lelaki tu orang kaya. Kenapa kau derma? Iya ke? Tak apalah. Besok tak apalah, besok aku nak derma lagi. Untuk konon-konon nak memadamkanlah kesalahan derma dia tu. Kan? Besok derma lagi. Bila besok derma, bagi pula seorang lelaki. Dia nampak punya susah awak ni, dia dermakan. Orang bunyi lagi, kau derma pada lelaki tu. Kenapa lelaki tu pencuri pula? Berzina, orang kaya, pencuri. Maka perkara itu mengadukan kepada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah kata apa? Yang kamu beri itu Allah balas bagaimana yang Allah telah janjikan. Berkenaan dengan apa yang dibuat oleh penzina, orang kaya dan pencuri itu dia. Sebab kita tak tahu. Dengan syarat kita tak tahulah. Sebab orang tadi ni dia tak tahu siapa yang diberikan. Sebab niat dia tu nak memberi. Maka lunaskan. Melunaskanlah niat kita nak memberi. Tapi kalau kita dah tahu itu lain pula hukumnya. Kita dah tahu ni penagih ni, kita pun bagi konon-konon nak cerita macam nak jadi macam orang salah ni. Padahal kita dah tahu dah. Ini memang kalau kita beri kepada dia, silap-silap boleh merosakkan lagi pemuda-pemuda atau orang di tempat kita ni. Maka jangan beri. Tak boleh beri. Macam kita memberi saham kepada Israel, kan? Derma untuk Israel. Boleh. Siapa kita? Ini datang orang ni, ada lapang Israel ni. Ini saya nak minta derma, boleh tak? Kenapa derma apa? Ini derma untuk membeli peluru.
Peluru tu siapa? Peluru untuk Zionis Israel. Nak buat apa peluru? Nak tembak pada orang Islam. Nak bagi ke? Tak boleh. Kita takkan bagi punya. Sebab dia akan musnahkan kita balik. Kat situ kita dah tahu siapakah yang kita nak bagi tadi. Kalau kita tak tahu, tak apa. Kalau kita tak tahu, tak apa. Jadi mereka tidak mengatakan insya-Allah, padahal mereka itu orang Islam. Menurut kebanyakan ahli tafsir, mereka tidak menyebut pengecualian dengan mengatakan insya-Allah di dalam sumpah mereka kerana mereka berasa yakin boleh melakukannya tanpa sebarang halangan. Jadi perkataan insya-Allah yang saya tegaskan tadi itu merupakan perkataan yang mesti, sebagai macam nampak simple, tapi benda itu kita ada keyakinan, kita ada beriman dengan apa yang berlaku pada esok hari itu belum tentu seperti mana yang kita rancangkan. Sebutkanlah insya-Allah, tapi dengan hati kita tu kita berusaha nak mengerjakan benda itu, bukan berusaha untuk mengelak benda itu dengan menggunakan insya-Allah. Tak apalah, kita dah ucap insya-Allah semalam, tak pergi pun tak apa. Itu salah tu tempatnya. Jadi anak-anak tadi tidak mengucapkan insya-Allah sebab Allah sudah sebut dalam Al-Quran ni. Maknanya perintah kepada kita. Jangan sampai la yastasnu. Jangan sampai kamu itu tidak mengucapkan insya-Allah dalam apa saja perkataan. Sebab perkataan insya-Allah tu menjadi biasa. Lidah kita ni menjadi biasa. Insya-Allah, insya-Allah. Insya-Allah, insya-Allah. Insya-Allah, insya-Allah. Kan? Sebut kadang-kadang dah tak bunyi dah. Sebut dengan betul insya-Allah. Dalam ingatan kita, satu, saya usahakan. Kecuali ada halangan. Ada halangan itu yang barulah membawa masuk kepada rupanya Allah SWT tidak berkehendak untuk kita buat. Yang pada ruang skopnya, bila kita sebut insya-Allah itu, Allah SWT dah buka dah. Memang kau boleh pergi punya. Tapi datang suatu hal yang Allah SWT nak uji kita. Uji kita. Maka pada ketika itu ada pula halangan, maka kita pun tak boleh pergi. Maka sebenarnya kita telah menetapkan insya-Allah itu pada tempat yang betul. Bila kita mengucapkan insya-Allah, Allah kata, ya, aku ajar, aku tak pergi. Tapi kita belum tentu lagi besok ni apa yang terjadi. Oh, rupa-rupanya Allah SWT berikan ujian, maka itu boleh nak pergi. Tak boleh pergi, itulah barulah Allah SWT kata pada ketika itu aku tak nak kau pergi. Aku tak nak kau pergi. Tapi jangan gunakan insya-Allah untuk mengelak. Seperti ayat di atas, setelah mereka ingin memetik semua tanaman tanpa mengecualikan, mengagihkan bahagian untuk fakir miskin pada kadar yang diperuntukkan oleh bapa mereka dah tahu. Sebab mereka itu terlampau ya. Ini baru cerita pertama. Kenapa Allah SWT balaunahu kama balauna ashabul jannah. Itu baru cerita pertama dah. Allah SWT musnahkan tubuh mereka dengan sebab yang pertama apa? Mereka terlampau yakin bahawa mereka akan bangun besok dan boleh memetik. Dan ayat yang kedua, sifat mereka tidak mengucapkan insya-Allah. Jadi perkataan insya-Allah itu bukanlah perkataan yang main-main, walaupun sudah menjadi kebiasaan kepada mulut kita. Jadi berhati-hati bila kita nak ucapkan insya-Allah, maka letakkan memang keinginan kita nak pergi, keinginan kita nak buat, lebih kepada nak menunaikan apa yang kita ajarkan. Kalau niat kita macam 10% saja nak pergi, berhati-hati dengan perkataan ini, insya-Allah. Takut-takut sambungan ayat ini nanti akan menceritakan segala-galanya. Wallahu a'lam. Kita bersama dengan segala yang baik pada Allah Subhanahu wa taala yang Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuman wa tafarruqana min ba'di